Tahukah anda, kanser usus adalah kanser nombor 1 di kalangan lelaki di Malaysia. Kalau perempuan, ianya adalah breast CA. Dan yang paling menakutkan, biasanya pesakit kanser ini hanya datang ke klinik untuk dapatkan rawatan di late stage dah. Maknanya, dah susah nak rawat dan kanser itu dah spread out ke merata-rata. Jadi, penting saya nak highlight dalam video ini, apakah risiko yang kita boleh detect awal dan apa yang kita boleh buat sebenarnya di peringkat awal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Datuk Ikram. Jom kita saksikan lebih lanjut. Kanser usus atau dalam English ianya adalah colorectal CA. Sebelum pergi lebih lanjut, mari saya tunjukkan dahulu kat mana sebenarnya kanser ini terjadi. Usus ini kalau boleh lihat ada dua, iaitu usus kecil dan juga usus besar. Sistem penghadaman iaitu dari sini iaitu perut akan berjumpa dengan usus kecil dan akan pergi kepada usus besar. Jadi bila dimasukkan colorectal itu, maknanya kat sini ini usus besar dan di sini ialah rectum. Kat sinilah kanser yang dimaksudkan itu akan terjadi. Kanser kolon ini ialah kanser yang biasa dijumpai dan kebanyakan kes iaitu hampir 80% adalah di kalangan mereka yang berumur 45 tahun dan ke atas. Kanser ini biasanya dia start dengan polip dahulu. Nak tahu polip ni macam mana? Boleh tengok gambar ini. Ianya adalah bonjolan kecil dekat permukaan usus. Lama-lama, bonjolan kecil ini akan menjadi besar dan ia akan menjadi ataupun progres menjadi kanser. Jadi, ia ada beberapa stage dan simptom mungkin bergantung kepada stage yang terlibat. Kita tengok kalau kanser itu dekat early stage, biasanya simptom itu tak obvious sangat. Tapi mungkin ada sembelit, cirit-birit, perubahan warna dekat najis, perubahan bentuk najis iaitu ia menjadi narrow. Maknanya najis itu diameter dia menjadi kecil. Seterusnya, mungkin ada darah di dalam najis dan sakit perut mungkin juga berlaku. Kalau dah di late stage, maknanya kanser ni dah ekstensif, dah merebak. Pesakit akan datang dengan teruk. Contohnya, akan ada gejala anemia iaitu kurang sel darah merah. Pesakit akan komplain penat yang melampau tanpa ada sos yang jelas. Selain itu, berat badan juga akan berkurang. Dan kalau tengok dekat struktur najis, perubahan akan berlaku dan pesakit juga akan rasa tenesmus iaitu rasa tak puas bila buang air besar. Kalau kanser itu dah besar, mungkin ia akan menutupi ruang usus berkenaan. Bila ini terjadi, mungkin ada obstruction symptom iaitu najis tak boleh lalu dan terhalang. Jadi akan ada simptom seperti sakit perut, muntah, tak boleh buang angin dan juga akan berlakunya sembelit. Bila bercakap mengenai risiko, ianya sama dengan penyakit lain. Ada faktor yang kita boleh elak dan ada faktor yang kita tak boleh elak. Contoh faktor yang kita tak boleh kontrol ataupun elak ialah seperti faktor umur. Kalau mereka yang berumur 45 tahun ke atas, mereka ini golongan yang berisiko. Selain itu, faktor genetik. Genetik menyumbang kepada kanser usus. Oleh sebab itu, kalau ada ahli keluarga yang ada sejarah kanser, pergilah untuk dapatkan saringan. Kalau risiko yang kita tak boleh kontrol pula iaitu seperti obesiti, merokok, minum alkohol, sedentary lifestyle iaitu gaya hidup yang tidak berapa aktif. Jadi, mana-mana individu yang ada buat benda ini, elakkanlah. At least, ini semua adalah usaha kita untuk menurunkan risiko kepada kanser usus. Jadi, apakah saringan yang perlu dilakukan untuk mengesan kanser ini? Ianya adalah bergantung kepada faktor risiko yang saya nyatakan tadi. Ujian yang boleh dilakukan ialah ujian imunokimia najis iaitu Fecal Immunochemical Test (FIT). Ujian FIT ini adalah untuk melihat darah di dalam najis iaitu satu daripada tanda kanser usus. Ianya saringan yang ringkas dan mudah dilakukan. Biasanya disasarkan kepada mereka yang berumur 45 tahun dan ke atas. Bagi mereka yang mempunyai moderate ataupun high risk pula, mungkin doktor akan suggest untuk proceed terus kepada kolonoskopi. Dapatkan konsultasi doktor bagi permasalahan ini. Pengesanan awal ini sangat-sangat penting. Kalau kita detect awal, contohnya dekat early stage, kadar peratus pesakit untuk survive adalah tinggi, mungkin sehingga 90%.
Tapi kalau detection itu dah dekat stage 4, iaitu dah late stage dah, maknanya dah spread ke tempat lain. 5-year survival rate hanyalah 17% sahaja. Jadi kat sini kita boleh lihat bagaimana detection awal akan meningkatkan peratusan survival rate. Saya rasa itu sahaja video berkenaan colorectal cancer. Antara highlight yang paling penting ialah pertamanya iaitu kesedaran, yang kedua iaitu pengesanan awal. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like dan subscribe kepada channel ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.